Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek ini komunikasi antara budaya, kumpulan kami milih tajuk masalah perbezaan budaya dan peranan gender dalam Chorus Paradise Resort. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Pertama, saya Muhammad Safawi bin Muhammad Bukti, nombor metrik 266077. Yang kedua, Puan Yong Hamiza binti Yusof, nombor metrik 266416. Dan yang ketiga, Puan Nur Fazila binti Muhammad Nasir, nombor metrik 266169. Dan yang keempat, Encik Muhammad Nazri bin Zinal, nombor metrik 266097. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa, kaum, budaya serta adat resam tradisional. Dan industri perhotelan merupakan industri yang berperanan penting dalam menawarkan tempat penginapan yang selesa. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia memainkan peranan penting dalam perkembangan sektor pelancongan negara dengan mengambil inisiatif untuk mempromosikan sektor pelancongan negara. Mengikut pada aspek budaya, pengusaha hotel perlu lebih peka dan sensitif dengan gaya serta budaya kerja yang turut mengimpak kepada peningkatan prestasi sesebuah organisasi. Dengan itu, komunikasi merupakan sistem interaksi sosial dalam persekitaran kerja yang berfungsi sebagai medium penyampaian informasi. Selain itu, komunikasi turut mempengaruhi pembentukan tingkah laku dan tahap nilai yang baik dan keseragaman budaya di sesebuah organisasi. Budaya juga berperanan dalam memastikan setiap perhubungan antara manusia dapat dijaga dengan baik. Chorus Paradise Resort Port Dickson adalah merupakan organisasi yang dipilih dan merupakan salah satu sebuah hotel bertaraf 4 bintang yang menawarkan perkhidmatan perhotelan yang berkualiti. Sungguh pun begitu, perkhidmatan yang berkualiti Chorus Paradise Resort tidak terkecuali dari permasalahan dalam sistem pengoperasian dan pengurusan pentadbiran. Dan fokus kajian kami tertumpu kepada budaya maskulin dan feminin bagi organisasi ini, Chorus Paradise Resort. Assalamualaikum, saya Nur Fazila binti Muhammad Nasir. Saya akan menerangkan di bawah tajuk latar belakang Chorus Paradise Resort. Syarikat ini telah disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia pada tahun 1971 dan syarikat ini masih kekal dalam berpegang kepada 3 falsafah utama yang ditafsirkan sebagai kukuh, cekap dan boleh dipercayai. Chorus Paradise Hotel merupakan anak syarikat Malayan United Industry Berhad. Telah ditubuhkan pada tahun 1993. Hotel ini dengan nama Regal Hotel dan pada tahun 2003 telah ditukar dengan nama Chorus Hotel. Chorus Paradise Hotel Port Dickson, Negeri Sembilan merupakan hotel bertaraf 4 bintang. Telah ditubuhkan pada sekitar tahun 1998 yang beroperasi di lokasi yang strategik iaitu di kawasan pantai Port Dickson. Terdapat seramai 162 orang pekerja dari pelbagai bahagian yang terdiri daripada 122 pekerja tempatan dan 40 pekerja asing yang mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan perjalanan operasi Chorus Paradise Resort. Teori komunikasi boleh ditafsirkan sebagai satu konsep menjelaskan situasi penghasilan komunikasi melalui kaedah penyelidikan yang teratur. Mengenal pasti budaya maskulin dan feminin dan peranan gender di dalam pengurusan dan pengoperasian Chorus Paradise Resort. Teori Gerd Hofstede atau dikenali sebagai teori Hofstede telah mengenal pasti terdapat dimensi nilai yang berbeza dalam setiap budaya yang digunakan. Mengikut pada industri penghotelan di mana pengoperasian perhotelan terdiri daripada pelbagai peringkat yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeza antara satu sama lain. Seperti hotel-hotel yang lain, pengoperasian Chorus Paradise Resort lebih tertumpu pada bahagian housekeeping, kitchen dan
front office yang merupakan teras utama kepada Chorus Paradise Resort. Hostfit berpendapat perlakuan maskulin feminin dipelajari dari norma dan tradisi budaya. Dilihat dalam sesebuah masyarakat, nilai ini didominasi oleh kaum wanita lebih mahir dalam penyediaan makanan untuk ahli keluarganya. Hostfit turut menyatakan setiap perlakuan maskulin feminin dipengaruhi oleh perlakuan biasa yang dilakukan melalui norma dan tradisi budaya. Sebaliknya, nilai dominan di bahagian kitchen Chorus Paradise Resort adalah berorientasikan maskulin, di mana kaum lelaki mendominasi bahagian ini berbanding wanita. Seterusnya saya akan menyambung slide yang berikutnya. Saya akan menceritakan isi kandungan yang nombor 3, iaitu tentang budaya maskulin / feminin dan peranan gender di dalam Chorus Paradise Hotel. Peranan wanita dalam industri perhotelan kita tidak boleh nafikan kerana mereka banyak terlibat dalam sektor perhotelan, sama ada dari pekerjaan yang bawah hingga ke peringkat HR dan sebagainya. Kita juga tidak boleh menafikan kecekapan yang ada pada golongan feminin ini kerana mereka juga berperanan penting dalam sektor perhotelan dari segi melancarkan tugas di bahagian yang menjadi teras utama industri perhotelan tersebut. Budaya maskulin dan feminin dibawa oleh teori Hofstede telah dijelaskan dalam tajuk sebelum ini, dan melalui penulisan ini kami telah mengenal pasti peranan wanita yang mendominasi dalam Chorus Paradise Hotel berbanding lelaki. Peranan lelaki tidak boleh diketepikan begitu saja, di mana lelaki turut mempunyai peranan yang penting dalam menyokong dan membantu kelancaran operasi Paradise Resort ni. Dalam sektor biasanya, lelaki ni akan terlibat dalam sektor yang teknikal yang memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi dia kat situ kita boleh lihat sering berlaku diskriminasi kerana lelaki juga menganggap wanita tidak sesuai untuk kerja-kerja yang berat. Seterusnya, penglibatan lelaki dalam semua bahagian teras utama dalam Chorus Paradise Hotel Resort, iaitu dari housekeeping, kitchen dan front office. Petugas-petugas ini telah dibagikan juga perlu membawa kelengkapan dan peralatan ke semua 200 bilik di Paradise Resort dalam kuantiti yang banyak, dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lelaki lebih dominan dalam Chorus Paradise Hotel. Dilihat di bahagian kitchen pula, Chorus Paradise Resort ni juga dimonopoli oleh kaum lelaki. Tugasan bahagian ini memerlukan penelitian dan kecekapan dalam penyediaan menu makanan mengikut cita rasa pelanggan yang sentiasa berubah-ubah. Berdasarkan faktor-faktor ini, peranan kaum lelaki adalah sangat penting di bahagian ini, memandangkan tugasan di bahagian ini tidak bersesuaian untuk digalas oleh golongan wanita untuk tugasan ini. Bahagian front office Chorus Paradise Resort telah dimonopoli oleh golongan wanita disebabkan ciri-ciri feminin lebih sesuai dengan tugasan di bahagian ini. Seterusnya, Chorus Paradise Resort juga turut melibatkan petugas di kalangan kaum lelaki bagi memastikan kelancaran dan keselamatan semasa penugasan di bahagian ini, terutamanya pada waktu malam dan musim cuti panjang. Ini lebih kepada macam jaga lalu lintas yang melibatkan dekat luar lobi hotel lah untuk membantu para pelancong semua. Selain itu juga, Chorus Paradise Resort pada musim cuti sekolah atau cuti umum akan ada lebih ramai, dan beban tugas di semua bahagian teras utama Chorus Paradise Resort, iaitu housekeeping, kitchen dan front office, meningkat dari hari biasa. Ini akan menyebabkan lagi segi masalah tadilah yang kita kata maskulin dan feminin, yang mana mereka lelaki ni akan mengolok-ngolok golongan wanita kerana baru buat kerja sikit dah penat, baru buat itu dah penat kan. Jadi dia menjadi budaya yang tidak elok dalam Chorus Paradise Resort ni. Seterusnya, dan yang terakhir, Chorus Paradise Resort telah mengambil pendekatan untuk menggabung kedua-dua budaya maskulin dan feminin di semua bahagian ini demi kelancaran operasi perhotelan. Setelah dibuat penelitian, pihak HR, bahagian HR Chorus Paradise Resort ni, dia telah membahagikan sama rata di setiap bahagian supaya
untuk mewujudkan suasana kerja yang lebih eksklusif. Assalamualaikum, nama saya Yung Hamizah. Saya akan menerangkan tentang permasalahan dan cadangan penyelesaian masalah. Chorus Paradise Resort, organisasi ini telah menggunakan pendekatan dengan menggabungkan kedua-dua budaya maskulin dan feminin di semua bahagian teras utama organisasi. Pendekatan ini ialah merupakan salah satu langkah yang menunjukkan tiada elemen berat sebelah atau diskriminasi gender yang berlaku dalam organisasi. Masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan Chorus Paradise Resort di mana gabungan kedua-dua budaya ini menimbulkan pelbagai isu seperti masalah sosial dan stereotip pandangan negatif terhadap wanita. Era kemajuan teknologi kini terdapat ramai wanita yang berkejaya serta menjadi pemimpin di sebuah organisasi yang terkemuka. Satu pandangan negatif terhadap kaum wanita serta stigma masyarakat yang kaum wanita tidak sesuai berkejaya dan hanya layak menguruskan urusan rumah dan keluarga. Terdapat sesetengah kaum lelaki yang tidak boleh menerima sebarang arahan pemimpin dari kalangan kaum wanita dan dari perspektif mereka, pemimpin hanya layak dilantik dari dalam kalangan kaum lelaki sahaja. Bagi menyelesaikan masalah yang berlaku, Chorus Paradise Resort turut mengadakan latihan diversity untuk memberi kesedaran terhadap masalah diversity yang berlaku di dalam organisasi. Awareness based diversity training dengan memberi latihan kemahiran kepada pekerja untuk menangani masalah diversity. Awareness based diversity training, pekerja akan diberikan pemahaman terhadap isu diversity yang berlaku seperti faktor dan impak terhadap organisasi dan persekitaran kerja. Kursus ini juga memberikan kesedaran kepada pekerja bahawa setiap individu dilahirkan dengan latar belakang yang berbeza dari segi agama, budaya, kepercayaan dan juga nilai. Program latihan ini menekankan cara untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara yang efektif dalam persekitaran yang berbilang budaya serta mempelajari maklumat berkaitan etnik lain yang wujud di dalam sesebuah organisasi. Satu lagi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Chorus Paradise Hotel ialah menjalankan skill-based diversity training, iaitu kursus yang berteraskan kepada pengubahan polisi organisasi dan sikap yang menjejaskan peningkatan produktiviti pekerja. Pengurusan pula, latihan dan peraturan asas yang digariskan mesti dipatuhi, contohnya seperti tidak menggunakan simbol yang dianggap sebagai sensitif bagi sesetengah pekerja yang membawa kepada maksud yang tertentu. Komunikasi dua hala merupakan asas di dalam mengelak kewujudan salah faham bagi pekerja yang berbeza latar belakang. Penubuhan pasukan khas task force merupakan satu langkah bijak oleh pihak pengurusan di mana pasukan ini akan bertindak sebagai saluran yang dapat memberikan penyelesaian kepada pekerja-pekerja yang menghadapi isu diversity di dalam organisasi. Okey, untuk bahagian kesimpulan, elemen antara budaya dalam komunikasi pada hari ini bertujuan untuk menghasilkan komunikasi antara bangsa yang berkesan. Yang dimaksudkan adalah dengan berpengetahuan adalah memahami norma negara orang lain. Lepas tu, dengan memahami budaya orang lain, kesepakatan dan persamaan dapat dicapai, seterusnya dapat mengurangkan konflik. Kumpulan kerja yang terdiri dari pelbagai budaya membawa bersama sekumpulan pekerja yang berbeza. Komunikasi antara budaya sepatutnya perbezaan gender memerlukan kesedaran dan perlu mengambil contoh kepada negara-negara yang telah melaksanakan hak kesamarataan di antara lelaki dan wanita. Sekian, terima kasih.